الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwanya, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khatib pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk perpaduan tunjang kesejahteraan umat Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam di Malaysia ini telah menikmati kemerdekaan lebih 64 tahun. Generasi yang lahir sebelum merdeka telah menjadi usia itu emas, dan sepatutnya dengan kematangan umat Islam akan menjadi kuat daripada terhasilnya dari kesatuan yang dipupuk sejak kemerdekaan lagi. Akan tetapi pada hari ini kita masih mendengar isu perpecahan umat dan tiada kesatuan antara umat Islam di negara ini, khususnya Malaysia. Perpecahan di kalangan umat Islam ini adalah cabaran dan ujian bagi umat Islam seluruh dunia, khususnya termasuk negara kita, tanah Malaysia ini. Namun bukan bermaksud kita harus redha dan mendiamkan diri tanpa sebarang apa usaha. Akan tetapi umat Islam perlu sedar dan bangkit bersama-sama bagi bergandeng mahu bersatu di atas nama agama Islam. Serta harus kita ingat, tidak kira apa jua parti kita, ya ini saya ulang semula, tidak kira apa jua parti kita, tidak kira apa bangsa kita, dan tidak kira apa bahasa kita, kita tetap bersatu di atas kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan kita berada dalam keluarga yang satu, iaitu diistilahkan sebagai keluarga Malaysia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, iaitu umat Islam, dan bagaikan orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kerana kami sedikit pada hari itu, ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bahkan kamu pada hari itu terlalu ramai, akan tetapi kamu umpama buih di lautan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa gentar terhadap kamu
daripada hati-hati musuh kamu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit al-wahnu. Ya, ini seorang sahabat bertanya lagi, apakah al-wahnu itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, cinta akan dunia dan takut akan mati. Riwayat Imam Daud. Oleh itu, marilah bersama-sama kita mencari satu titik persamaan dalam membawa Islam ke tahap yang tertinggi demi untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita menyatukan umat Islam ini, semua pihak harus memainkan peranan yang penting dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala tanggungjawab dan amanah. Para pemimpin Islam mestilah menjadi tonggak utama kepada rakyat dan meninggikan syiar Islam serta menjadi benteng dalam mempertahankan agama Islam daripada dihina dan dipersendakan oleh musuh-musuh Islam. Para ilmuwan Islam pula, yakni kalangan ulama dan asatizah, harus menjadi nadi kepada umat Islam dalam menyebarkan kefahaman agama Islam yang sebenar-benarnya, serta mempamerkan akhlak dan adab yang mulia seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rakyat pula, kita perlulah mentaati setiap perintah ulil amri, yakni pemimpin, selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syariat Islam. Hendaklah kita mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Jangan kita mudah terpedaya atau terlibat dengan gerakan-gerakan yang sesat ataupun hulu atau dinamakan lain pelampau agama, sehinggalah menjadi punca perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mengekalkan perpaduan yang kita nikmati selama ini, khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk menghayati 3 perkara ini. Yang pertama, bersangka baiklah. Iaitu hendaklah kita semua bersangka baik kepada saudara seagama kita. Jangan kita menjadi batu api. Jangan kita mengadu domba atau membuka aib saudara kita. Dan janganlah sesekali kita menyebarkan cerita palsu ataupun fitnah tentang saudara se-Islam kita. Hendaklah kita berhati-hati dan menerima sesuatu berita ataupun khabar itu yang sampai kepada kita, dan semak dahulu kesahihan sebelum kita menyebarkan berita tersebut. Yang kedua, berlapang dada. Iaitu hendaklah kita sentiasa berlapang dada dengan saudara kita. Jangan kita menjadi orang yang suka berdendam. Janganlah kita menjadi seorang yang membenci satu sama lain. Sesungguhnya kita semua ini manusia yang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan dosa. Amalkanlah budaya saling bermaaf-maafan sesama kita. Dan yang ketiga, mengutamakan saudara seagama kita. Hendaklah kita sentiasa mengambil berat, memberi salam, bertanya khabar sebagai tanda perhatian, serta menjaga maruah diri dan keluarga saudara kita. Jika mereka sakit, maka ziarahilah mereka. Jika mereka dalam kesusahan, ulurkanlah tangan, bantulah mereka. Jika mereka meninggal dunia, maka salatkanlah serta iringilah jenazah mereka, iaitu sebagai tanda penghormatan terakhir kepada saudara seagama kita. Jika ketiga perkara ini dapat dihayati dengan baik oleh semua umat Islam khususnya, nescaya perpaduan di kalangan umat Islam dapat dibentuk dengan baik,
serta dikukuhkan lagi pada masa akan datang, seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Yang bermaksud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam berkasih sayang dan persaudaraan sesama mereka adalah seperti satu jasad. Jika salah satu anggota badan kita sakit, maka seluruh badan akan turut merasa sakit dengan berjaga malam dan demam. Riwayat Imam Ahmad. Khatib ingin memetik kata-kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita adalah satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan selainnya, yakni selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghina kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153 yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul dan lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yakni yang selain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu akan menceraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang demikian, itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu supaya kamu bertakwa kepada-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabili dzalikum wassabiqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.